Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha lagi dimulakan barisan pengurusan dan pentadbiran Masjid Al-Mu'minun USJ 2. Seterusnya kepada pihak penaja, pihak GMA dan juga Mawib, yang tidak lupakan juga yang diraikan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sesiapa saja yang hadir dalam ruang ilmu ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya, hidayah dan taufiknya, Allah Subhanahu Wa Taala telah melunakkan hati kita. Maka dengan kelunakkan hati itu, kita dapat hadir di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu akan menjadi cahaya dalam hati kita untuk menerangi jalan menuju iman. Dan insya-Allah apabila kita memiliki iman, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi keamanan pada hati kita, dan insya-Allah hati yang aman, hati yang sejahtera ataupun qalbun salim inilah yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Dan itulah modal kita untuk menggamit datangnya rahmat Allah, dan dengan datangnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, tidak berapa hari lagi kita akan tiba ke tahun Masihi, tahun 2021. Ya. Kita lihat aliran masa begitu cepat, aliran masa begitu cepat. Dan ada isyarat kalau di akhir zaman ini aliran masa itu dirasakan terlalu cepat, hingga setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari saja, dan sehari itu umpama 1 jam. Untuk itu saya teringat kata-kata daripada Imam Syafi'i, aneh perjalanan waktu yang terlalu laju, tetapi lebih aneh manusia yang melalaikan dirinya, nasib dirinya dalam waktu yang berlalu begitu laju. Mudah-mudahan ya, kita insya-Allah akan berazam dan berusaha untuk kita mendapat satu kebaikan, bukan saja kebaikan yang sama pada tahun 2020, tetapi kebaikan yang lebih daripada tahun 2020 pada tahun 2021 nanti insya-Allah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, walaupun tahun 2021 ini ialah tahun Masihi yang melibatkan pengiraan Gregorian ya, kalau kita tengok, tetapi ini tidaklah salah kalau kita jadikan satu titik kepada perubahan azam untuk kita melakukan sesuatu yang baik. Tak salah ya, kerana setiap waktu adalah tepat untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi saya tegaskan, setiap waktu adalah tepat untuk kita melakukan kebaikan. Tak kiralah 1 Januari nanti ataupun sekarang, setiap waktu tepat untuk melakukan kebaikan. Dan tidak ada istilah terlambat dalam kita nak memulakan satu kebaikan. Tidak ada istilah terlambat. Jadi kita insya-Allah berazam sungguh-sungguh supaya insya-Allah kita dapat kebaikan yang banyak ya pada tahun 2021 nanti insya-Allah. Tajuk yang diamanahkan pada saya pada petang ini ialah mencari kebahagiaan ya, dengan azam baru. Macam mana kita nak mencari kebahagiaan dalam keadaan kita berazam insya-Allah di tahun baru ini ya. Subhanallah, kalau kita lihat azam ini sangat penting. Azam ini sangat penting. Peri pentingnya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan istilah berazam ini ya pada surah ya Al-Imran ayat ke-159. Wa iza azamta fatawakkaltu 'alallah ya. Setelah kamu berazam, kata, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Jadi dua perkara penting di dalam ayat yang pendek ini ya, iaitu azam
dan juga bertawakal. Azam dan bertawakal. Jadi oleh kerana kita rasa kita perlu bincangkan dulu yang maksudkan dengan azam, dan nanti insya-Allah kita akan pergi memperincikan tentang bahagia. Subhanallah, kita ingin mencapai sesuatu yang lebih baik, berazam untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Saya teringat ungkapan ahli yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana, dia ada ungkapan yang berbunyi begini: orang yang berjaya ialah orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Manakala orang yang terpedaya ialah orang yang hari ininya sama seperti semalam. Dan orang yang celaka, yang rugi, yang binasa ialah orang yang hari ininya lebih buruk daripada semalam. Kalau ungkapan ini kita padankan dengan tahun, orang yang berjaya ialah tahun ini ataupun tahun 2021 nanti mestilah lebih baik daripada tahun 2020. Dan tak boleh kita terpedaya, iaitu tahun 2021 sama saja dengan tahun 2020. Sama saja, tak ada peningkatan. Dan lebih-lebih lagi kita tidak mahu menjadi orang yang celaka apabila tahun 2021 na'udzubillah lebih buruk daripada tahun 2020. Jadi sifat orang yang berjaya itu insya-Allah dia akan bersungguh-sungguh untuk menjadikan tahun baru lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi walaupun sekiranya kita sudah berazam tetapi azam itu tidak kita capai, jangan kita rasa rendah diri, jangan rasa putus asa. Sekurang-kurangnya kita sudah berazam. Ini penting. Sebab tu kalau kita lihat di dalam istilah-istilah yang berkaitan dengan motivasi, azam ni yang dikaitkan dengan cita-cita, harapan, impian yang bukan sahaja ada tetapi dia membara dan menyala. Dalam bahasa Inggerisnya, azam ini ada kaitan dengan the burning desire. Keinginan yang menyala-nyala, keinginan yang menggerakkan kerja, kesungguhan, keseriusan, fokus, tumpuan untuk mencapainya. Baik, jadi kita nak menjadi orang yang lebih baik pada tahun 2021 nanti. Mungkin timbul pertanyaan, yang dikatakan baik itu macam mana? Baik itu macam mana? Jadi kalau kita lihat, kita nak jadi orang lebih baik, tetapi baik itu di sudut apa? Mungkin ada orang mengatakan bahawa baik itu apabila kedudukan ekonomi kita bertambah baik pada tahun 2021. Mungkin ada orang yang mengatakan tahap kesihatan kita. Ada orang lain mungkin ada mengatakan bahawa macam mana perhubungan kita. Contoh macam-macam tanggapan manusia tentang yang dimaksudkan dengan baik itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Islam, kebaikan itu diukur pada 3 perkara. Jadi kalau kita nak rasakan bahawa tahun 2021 ini lebih baik, mesti lebih baik pada 3 perkara ini. Yang pertama, iaitu takwa kita kepada Allah. Itu hubungan kita dengan Allah yang dikatakan takwa. Itu nilai. Kalau bertambah takwa kita, insya-Allah kita bertambah baik. Yang kedua, akhlak kita dengan manusia. Kalau akhlak kita dengan manusia ini bertambah baik, artinya kita lebih baiklah. Baik, itu ukuran yang kedua. Yang ketiga, itqan. Itqan itu memperelokkan prestasi, peranan kita, pekerjaan kita, profession kita atas tanggungjawab kita sebagai khalifah. Jadi kita lihat yang dikatakan lebih baik itu pada tahun 2021 nanti kita berazam untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Iaitu untuk meningkatkan takwa kita, rasa kita diawasi, rasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengannya kita sangat berhati-hati untuk tidak melanggar perintah Allah, dan kita betul-betul cakna dan serius untuk menegakkan seluruh perintah Allah. Ini dikatakan takwa. Bagaimana ketakwaan kita itu meningkat hingga kita menjadi orang yang lebih takut kepada Allah. Hingga dengan itu pada tahun 2021 nanti insya-Allah kita benar-benar cuba menegakkan hukum Allah di dalam diri kita, di dalam keluarga kita dan masyarakat kita dan dalam negara kita, dan kita insya-Allah bersungguh-sungguh
untuk menghapuskan kemungkaran dan kejahatan, bermula daripada kejahatan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Ini penting. Ini kata takwa. Jadi takwa itu diukur daripada apa? Kalau seluruh amalan Islam itu penting, tapi ada sesuatu yang lebih penting selain daripada yu'minuna bil ghaib, iaitu kita beriman kepada perkara-perkara ghaib, ya, kepada Allah, kepada syurga, kepada neraka, mizan dan sebagainya, iaitu perkara ghaib. Terus wa yuqimunas solah, iaitu dengan solat. Itu yang penting, solat. Ya. Jadi jadikanlah tahun 2021 ini bagaimana kita nak meningkatkan solat kita, kerana solat yang sebenarnya akan menyebabkan kita bertambah ketakwaan kita. Ya, yang solat itu sama ada dari segi kualitinya dan juga dari segi kuantitinya. Ulama kata yang dimaksudkan dalam solat di dalam surah Al-Baqarah itu tidak saja merujuk kepada solat 5 waktu, tetapi juga solat-solat yang mengiringi solat rawatib yang 12 rakaat, ya, termasuk solat duha, kemudian solat tahajud, solat taubat dan sebagainya. Yang ini, ya, subhanallah, yang kita nak betul-betul baiki. Jadi prestasi solat kita mesti lebih baik daripada tahun 2020, kerana prestasi solat sebagai satu indikator menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah bertambah. Jangan lagi solat kita nak cepat habis. Jangan solat dalam keadaan gelisah, ya. Jangan solat sampai menguap. Jangan solat sampai terlupa bilangan rakaat. Jangan solat nak cepat habis. Jangan begitu lagi. Jadi tingkatkan. Bukan saja dari segi solat 5 waktu, tetapi solat-solat sunat yang saya katakan tadi. Ini pertama untuk meningkatkan takwa kita. Yang kedua, bagaimana kita nak meningkatkan akhlak kita dengan manusia. Akhlak kita dengan manusia ini yang disebut direct, yang dikaitkan dengan takwa juga dalam surah Al-Imran ayat 133, kita lihat yang pertama, kita menginfakkan harta. Menginfakkan harta sama ada dalam keadaan sarra wa dharra, dalam keadaan kita senang ataupun kita kaya, ataupun dalam keadaan kita susah atau miskin. Jadi kita berazam supaya akhlak kita insya-Allah dalam sudut infak ini. Yang kedua, kita kazimil ghaiz. Kazimil ghaiz ni artinya bukan tak marah, tetapi kita dapat mengawal marah kita. Jadi kalau tahun 2020 dulu, yang sekarang ni apa sikit je kita mudah marah, okey, tahun 2021 kita bukan saja menurunkan darjat tahap marah kita, tetapi kita dapat mengawal marah kita itu. Kita marah kalau hukum Allah ataupun Rasulullah SAW dipermainkan, kita mesti marah. Tetapi kalau soal peribadi kita, orang kata kita tak segak, orang kata kita tak pandai, orang kata kita tak kaya, yang itu tak perlu marah pun langsung. Okey, yang ketiga ialah bagaimana kita memaafkan kesalahan orang lain. Jadi cuba tengok pada tahun 2021, ada tak orang-orang yang belum kita maafkan, ataupun kita ada bersalah tapi kita memang masih lagi ego untuk memohon kemaafan. Maka kita azam betul-betul tahun 2021 nanti kita nak memaafkan kalau orang meminta maaf kepada kita, dan kita nak minta maaf kalau kita salah pada orang. Yang ini boleh meningkatkan tahap apa? Takwa, akhlak kita di sisi Allah. Ingat ya, dua yang banyak menyebabkan orang masuk ke dalam syurga. Yang pertama, takwanya kepada Allah. Yang kedua, akhlaknya dengan manusia. Ini penting ya. Satu yang vertikal iaitu takwa, satu yang horizontal iaitu dengan manusia. Yang ketiga, itqan. Itqan ini ialah kita memperelokkan peranan kita. Kalau sebagai seorang maafkan saya. Kalau kita seorang ibu, bagaimana kita nak memperelokkan peranan kita? Kita menjadi ibu yang mendoakan anak, ibu yang mengejutkan anak solat subuh, ibu yang sentiasa menjadi pendengar yang baik kepada anak-anak. Tingkatkan. Itu penting.
Kalau kita sebagai ayah, bagaimana kita nak bawa rezeki yang halalan dan thayyiban ke rumah kita? Bagaimana kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga nak contoh, nak tunjukkan teladan yang baik? Bagaimana kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga kita, bagaimana kita nak menjadi yang kata yang kita nak menjadi satu teladan yang boleh diikuti oleh isteri kita dan anak-anak kita. Ini peranan kita sebagai ayah lah, sebagai ibu. Kalau itu juga peranan kita kalau masih lagi bekerja dalam di bidang di sektor swasta ataupun sektor kerajaan, ingat bagaimana kita nak meningkatkan prestasi kerja kita, ya, kerana kerja itu satu ibadah. Ya, dalam waktu kita bekerja tu bagaimana kita nak ada meningkatkan soal integriti kita dalam waktu kita bekerja, bagaimana nak meningkatkan kompetensi kepakaran kita dalam bekerja. Yang ini adalah tuntutan Allah, bukan saja tuntutan organisasi. Jadi ini penting. Jadi supaya nantinya insya-Allah impak daripada itqan ini, ya, kita dapat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan seorang mukmin itu ialah pada rumah yang lapang, kenderaan yang baik, selain daripada isteri yang solehah dan jiran yang baik. Jadi rumah kita kalau tak besar pun tak apa, tetapi lapang di segi bagaimana terhias dengan cantik susunannya dan sebagainya. Ini dituntut. Ada kebersihannya, ada wangi-wangiannya. Rumah kita bayangan sebuah madrasah dan sebagainya. Subhanallah. Kemudian kereta kita yang kita jaga dengan baik boleh membawa kita ke tempat yang baik seperti masjid, surau, majlis ilmu, untuk kita mencarikan pendapatan yang halal. Tak salah. Jadi ini itqan, ya. Jadi mudah-mudahan pada tahun 2021 nanti insya-Allah, ya, prestasi takwa kita meningkat yang ditandai oleh solat tadi. Kemudian prestasi akhlak kita makin meningkat. Kita dapat infakkan harta, kita dapat mengawal marah, dapat memaafkan kesalahan orang. Dan yang ketiga, prestasi itqan kita juga meningkat, yang mana kita bekerja dengan kepakaran yang tinggi, dengan ilmu, ya, subhanallah. Jadi inilah 3 perkara yang dikatakan baik itu, insya-Allah, ya. Baik, sekarang baru kita masuk tajuk yang dikatakan bahagia. Bahagia ni fitrah, semula jadi manusia, fitrah. Semua orang inginkan bahagia, ya. Tak ada orang yang tak mahukan bahagia. Tak ada orang yang tak inginkan bahagia. Kalau adalah orang kata aku tak mau bahagia, itu dia layak masuk ke hospital bahagia. Artinya tak, orang kata dah tak betul lah tu, ya. Cuma kita lihat realiti manusia semuanya ingin bahagia, tetapi manusia gagal. Tak ramai orang yang mendapat bahagia. Sekali lagi saya tegaskan, ya, tak ramai manusia yang menikmati dan mengecapi bahagia. Kenapa? Ada 2 sebab. Ada 2 sebab. Sebab yang pertama ialah manusia tak tahu apa erti bahagia yang sebenar. Apa erti bahagia? Yang kita sebut happiness, ya. Kita kata happy sini, happy sana. Apa maksud happy itu? Apa yang dikatakan bahagia itu? Jadi oleh kerana kita mencari sesuatu yang tak pasti, bila kita mencari sesuatu yang tak pasti, sampai bila pun tidak akan kita temui. Jadi inilah masalah manusia yang pertama, kerana manusia tak tahu apa erti bahagia yang sebenar. Yang kedua, masalah manusia kenapa dia tidak dapat bahagia ialah dia tidak membayar harga bahagia itu. Nak bahagia ni ada bayaran dia. Setiap yang mahal, setiap yang bernilai mesti ada harga dia. Dan kalau kita nak dapat, kita kena bayar harga dia. Jadi ramai yang tahu apa erti bahagia tetapi tidak membayar untuk mendapatkannya. Baik, itu 2 sebab, ya. Baik. Sekarang saya ingin menyelesaikan, sama-sama berkongsi menyelesaikan apa yang dimaksudkan dengan bahagia. Apa yang dikatakan bahagia itu? Ya, manusia ni keliru dalam mencari bahagia, kerana manusia merasakan apabila dia seronok, dia bahagia. Yang kedua, apabila dia gembira, dia bahagia. Ya? Sebab itu manusia memburu keseronokan, manusia memburu kegembiraan, kerana sangkaannya bahawa itulah elemen yang membawa kepada kebahagiaan. Ya? Apa dia yang dimasukkan seronok ni? Seronok, ya,
Saya seronok lah hari ini. Seronok ini, kata pakar-pakar, ialah seronok ini ialah apabila kita mendapat sesuatu yang bersifat fizikal dan material. Ya. Kita fizikal dan material ni contoh ya, kita pergi ke tempat peranginan, misal kata di tepi tasik, di tepi pantai, di tepi sungai, air terjun, kemudian duduk chalet ataupun duduk banglo di situ, kemudian dengan keluarga-keluarga kita, okey, kita menikmati pandangan yang cantik. Kemudian itu yang dikatakan seronok. Sesuatu yang bersifat fizikal dan material. Ataupun kita sedang dahaga, sangat haus, sangat orang suguhkan kita, bagikan kita aiskrim dan kita menikmatinya di tengah terik panas yang masa waktu itu kita selalu dahaga, kita minum, menikmati aiskrim itu. Itu yang dikatakan seronok. Seronok ini ada kaitannya apabila kita mendapat sesuatu yang berbentuk fizikal dan material. Yang kedua, gembira. Gembira berbeza dengan seronok. Kalau seronok, dia berkaitan dengan fizikal dan material, tetapi gembira ialah apabila kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang kita sayangi. Ya, kita dapat jumpa, kalau saya tahap ni, Datuk ni, kita jumpa cucu-cucu kita, waktu itu kita bergurau senda, bermain dengan cucu, rasa gembira. Kita dah lama berpisah dengan isteri kita kerana musafir, kemudian kita balik, kita bertemu dengan isteri kita, ya Allah, gembira. Ya, kita ada kawan dulu yang satu sekolah, kita jumpa balik, reunion balik, kita bersembang hal-hal lama, kita pun ketawa, gelak, teringat nostalgia lama-lama. Yang itu kita gembira. Gembira ini berkaitan dengan manusia. Tetapi ada yang ketiga. Yang ketiga ini ialah tenang. Tenang ini dia bukan dengan perkara yang bentuk fizikal, dia bukan berbentuk material, dia bukan kerana manusia, tetapi tenang ini hanya kita akan mengecapinya, menikmatinya apabila kita dekat dengan Allah. Itu yang dikatakan tenang. Jadi ada tiga perkara, seronok, yang kedua gembira, yang ketiga tenang. Baik, saya nak tegaskan, ketenangan itulah yang dikatakan kebahagiaan. Jadi ketenangan itulah yang dikatakan kebahagiaan. Jadi kalau kita kata kita nak bahagia, terlebih dahulu kita mesti mendapat ketenangan, bukan keseronokan dan bukan kegembiraan. Ya. Jadi salah ke kita nak seronok? Salah ke kita nak gembira? Tak salah. Tetapi jangan kita memburu keseronokan, jangan kita memburu kegembiraan dengan meminggirkan ketenangan. Dengan maksud kata, jangan kita buru sesuatu yang bersifat fizikal dan material, jangan kita buru penghargaan manusia dengan meminggirkan Allah. Jadi, kalau kita meminggirkan Allah, artinya tidak ada ketenangan. Bila kita tidak ada ketenangan, minta maaf ya, sukar untuk kita dapat keseronokan, sukar kita dapat kegembiraan yang hakiki dan abadi. Ya, jadi kalau jiwa kita tak tenang, ya, kita bawa ke mana pun, pergi luar negara, melancong, tengok bukit, bukau, kita tengok salji, tengok bunga-bunga. Betul, masa tu kita akan seronok, tetapi lepas tu kembali balik murung. Sebab apa? Sebab kita ada keseronokan, tak ada ketenangan. Ya, kita dah makan hotel 5 star dah bawa, akhirnya kita jemu. Ya, jadi waktu itu tak ada kegembiraan, tak ada keseronokan lagi, walaupun makanan lazat ada di hadapan mata kita. Tak ada dah, kurang dah. Ya, dan kalau kita tidak ada ketenangan, kalau kita nak gembira tu, nak gembira dengan orang dah makin sukar. Ya, dah tua-tua ni kadang-kadang kita gembira dengan cucu, tapi kadang-kadang cucu dah letah dia macam ni, kita dah jemu, mudah marah dan sebagainya. Berlakulah krisis, berlakulah konflik sikit-sikit sebab hati sudah tidak tenang, maka sukar untuk gembira. Tetapi kalau kita dah dapat ketenangan, kita akan mudah seronok. Tak payah dengan pergi ke tempat-tempat peranginan yang tinggi, yang jauh-jauh, tetapi kita duduk di tepi rumah kita, kita tengok pandangan keluar pun dah mudah kita yang dikatakan seronok. Tak payah kita jumpa orang yang kita sayangi, kita beli beli nasi lemak, berbual dengan makcik yang baik hati, yang menjual, kita dah
gembira. Jadi ingat ya, kalau orang tu tenang, dia mudah gembira dan mudah seronok. Tetapi kalau tak tenang, dia mudah keseronokan, mudah sirna, mudah hilang, kegembiraan tu mudah melayang. Mudah. Jadi kita mesti yakin kita kena buru ketenangan. InsyaAllah ketenangan itulah yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Ya. Okey, saya nak tegaskan bahawa sekarang ni ramai orang tenang ke ramai orang tak tenang? Ataupun ramai orang bahagia ke sedikit orang bahagia? Untuk kita tahu realiti ni, ya, saya bawakan fakta. Pada tempoh PKP ni ya, yang kita masih lagi ya perjuangan kita untuk memutuskan rantai pandemik COVID-19 sekarang ni, kita tengok ya dengan tempoh pergerakan terhad dan sebagainya, dengar ya, kadar bunuh diri dah makin meningkat, kadar bunuh diri dah ratusan. Keganasan rumah tangga pun dah meningkat dan kadar penceraian pun dah meningkat dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Ya. Kalau kita tengok pada tahun 2011 dan 2015, Kementerian Pendidikan waktu itu mendedahkan bahawa di kalangan 5 orang pelajar, seorang daripadanya orang yang mengalami tekanan mental, 5 orang. Dan Kementerian Kesihatan juga mendedahkan pada tahun 2016, ni 2016. Saya masih ingat lagi keratan akhbar itu menunjukkan bahawa dia kata di kalangan 3 orang dewasa, 1 daripadanya mengalami tekanan mental ataupun masalah kesihatan mental. Pada tahun 2020, iaitu tahun ini, tapi kajian ini dibuat 3 tahun sebelum, bahawa tahun 2020 dijangkakan bilangan orang yang mengalami penyakit mental menduduki tempat kedua selepas pesakit jantung. Oh, nampak tu. Dan tahun 2030 ini seluruh dunia. Tadi Malaysia, di seluruh dunia pada tahun 2030 nanti penyakit mental akan menjadi pembunuh utama dunia. Artinya apa tuan-tuan? Artinya makin kurang dah orang tenang. Manusia dah semakin tak bahagia. Ini bukan nak menakut-nakutkan, tetapi ini realitinya. Ya, subhanallah. Sebab itu kita perlu benar-benar selesaikan perkara ini. Ya, cuba usahakan ya supaya nanti kita dah tahu apa makna bahagia, kita tahu bagaimana bayaran yang patut kita berikan untuk kita lunaskan untuk mendapat kebahagiaan. Baik, saya ingin tegaskan apa tanggapan manusia tentang bahagia. Kita unlearn dulu. Unlearn ni maksudnya kalau dalam istilah tasawuf kita takhali dulu. Kita keluarkan minda-minda yang silap, tanggapan-tanggapan yang silap oleh manusia tentang bahagia. Dan kadang-kadang, minta maaf ya, tanggapan yang silap ni kadang-kadang tanggapan kita sendiri. Sebab tu kadang-kadang kita tidak dapat mencapai kebahagiaan. Ya, baik. Tanggapan manusia tentang bahagia ni ada 2. Ya, ada 2 golongan. Yang pertama, merasakan bahagia ni datang daripada kuasa, datang daripada harta, datang daripada rupa, datang daripada nama. Ni 4. Ni manusia ni sekarang ya. Kita tengok di dalam media elektronik ataupun ICT, kalau sekarang ni kalau kita industri 4.0, kita tengok manusia memburu betul-betul nak dapat kuasa, nak dapat harta, nak jadi jutawan, nak jadi tadi pemimpin, kemudian nak rupa yang cantik, berusaha sungguh-sungguh macam mana nak jadi putih, macam mana nak jadi sado, macam mana nak jadi subhanallah, macam-macam kegilaan nak jadi cantik. Sebab tu produk kecantikan selalu mendapat sambutan dan lahirnya jutawan-jutawan kosmetik ni, dia menjual alat-alat solid sebab manusia gila nak cantik. Dan yang keempat, manusia ni merasakan kebahagiaan tu datang daripada populariti. Semua nak jadi selebriti, semua nak terkenal, semua nak disanjung dan sebagainya. Sebab tu kita terburu-buru memburu like, share dan sebagainya. Sebab semua orang kata populariti ni, jadi selebriti ni yang dikatakan kebahagiaan. Baik, itu satu. Itu satu golongan ya, yang merasakan bahagia ni datang daripada outside in, dari luar ke dalam. Oleh hartanya, oleh kuasanya, oleh rupanya dan oleh namanya. Ya. Dan yang kedua, ada juga pandangan manusia kebahagiaan ni daripada dalam.
Bukan bersifat outside in tetapi inside out. Jadi cuba kita tengok dua golongan ini ya. Berdasarkan kita tengok bagaimana nak betul atau tidak pandangan ini, pandangan tadi ya. Ya, mari kita lihat Al-Quran. Kerana Al-Quran dapat menjawab kekeliruan manusia tadi. Ya. Subhanallah, kalau kita tengok isi Al-Quran yang 6,236 ayat itu, hanya 1/3 saja ayat-ayat hukum. 1/3 je ayat-ayat hukum. 2/3 lagi di sana ada sejarah, di sana ada cerita, di sana ada ilmu, di sana ada ajaran tentang akhlak dan sebagainya. Jadi 1/3 saja hukum. Di antara isi Al-Quran ialah cerita-cerita. Cerita-cerita tentang orang yang ada kuasa, orang yang ada harta, orang yang ternama, orang yang ada rupa tetapi tidak bahagia. Kita tengok apa yang terjadi pada Namrud dan juga Fir'aun. Namrud berlawan dengan Nabi Ibrahim, ya. Qarun, Fir'aun melawan dengan Nabi Musa, ya. Kita dah lihat orang ni ada kuasa, empire ni besar waktu tu, ya. Tetapi akhirnya walaupun dia ada kuasa tetapi tidak bahagia di dunia dan lebih-lebih lagi menderita di hari akhirat. Tu Qarun. Cerita Qarun ini bukan cerita tentang Qarun saja, tetapi dia adalah ibrah, dia adalah teladan sepanjang zaman kerana sifat Fir'aun dan sifat Namrud tu ada sepanjang zaman. Itu kerana kuasa. Kerana harta, terkenal, saya dah tersasar tadi sebut ya, kerana harta apa? Qarun tadi. Qarun, banyak harta, terlalu banyak harta. Ya, tetapi apa yang terjadi pada Qarun? Qarun juga menderita di dunia, menderita di akhirat. Ya. Baik. Satu lagi figure yang kita tengok, isteri Abu Lahab. Isteri Abu Lahab ni dalam sejarah dinamakan Ummu Jamil. Ummu Jamil. Ummu Jamil ni seorang ratu cantik. Tetapi apa yang jadi di dunia, apa jadi di akhirat, dia juga menderita. Begitu juga orang yang ada nama yang disebut banyak di dalam Al-Quran, orang yang subhanallah, ya, orang yang menderita walaupun mereka terkenal. Jadi ini menunjukkan, ya, orang yang ada kuasa, orang yang ada harta, orang yang ada nama, orang yang ada rupa tidak bahagia, tidak tenang hidup dia. Kerana apa? Al-Quran menegaskan begitu. Jadi ikon-ikon yang kita sebutkan tadi, ya, insya-Allah berterusan ada. Orang yang meyakini, ya, kuasa itu bahagia. Sekarang orang berebut-rebut kuasa. Orang nak duduk kerusi, satu kerusi itu memang panas. Nak dapat susah, dah duduk pun orang nak rampas. Tetapi orang tanda duduk di dalam merebut-rebut untuk duduk di dalam syurga yang luas. Ya, itu. Begitu juga kita lihat berebut-rebut orang nak jadi kaya. Kadang-kadang dengan rasuah, dengan sebagainya. Kita tengok macam-macam. Hanya kerana segelintir orang yang tidak bertanggungjawab dengan rasuah, sekarang terjadi isu daging kartel ni. Ya, daging yang haram tetapi dihalalkan dengan tipu label dan sebagainya. Ya, kita tengok rasuah, betapa buruknya akibat rasuah, hancur kita punya masyarakat, ya, tak teratur, begitu ya. Jadi begitu juga kalau kita lihat bagaimana orang yang ada rupa juga kita lihat, ya. Jadi ini menunjukkan Al-Quran telah membuktikan bahawa orang ini tidak bahagia. Mungkin orang kata itu cerita Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan manusia melalui 3 cara. Tadi Allah berbicara dengan manusia melalui Al-Quran. Memang kita baca Al-Quran, Allah sedang berbicara dengan kita. Yang kedua, Allah berbicara dengan kita dengan penciptaan alam ini. Alam ini semua diciptakan oleh Allah, yang saya pernah ceramahkan tentang melihat alam dengan pandangan mata hati. Alam ini adalah mahakarya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbicara tentang kebesarannya, keagungannya dan kekuatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah berbicara dengan manusia dengan cara apa? Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Sebab itu kalau kita tengok, saya tidak mahu membawa contoh orang Islam, tetapi saya bawa contoh orang bukan Islam dan confirm dia mati. Dan dia menderita. Kita tengok apa yang terjadi kepada Chester Bennington, penyanyi utama Linkin Park, bunuh diri. Walaupun dia telah begitu tersohor, ada nama, begitu kaya,
albumnya dijual bilion di seluruh dunia, tapi Linkin Park Chester Bennington bunuh diri. Begitu jadi juga kepada Robin Williams. Kita tengok ini aktor ataupun ya, seniman yang menyebabkan kita tengok filem dia, kita ketawa, kita terhibur, tapi dia juga bunuh diri, artinya dia tidak terhibur, ya. Kita tengok Whitney Houston, begitu juga apa yang terjadi kepada Lady Diana. Kita tengok tragedi seorang puteri ini, ya, yang dibuat lagu Candle in the Wind. Kita tengok tidak bahagia, ya. Kenapa semua ini tidak bahagia? Kalau tadi bukti daripada Al-Quran, sekarang ni bukti pengalaman hidup yang kita baca dalam surat khabar, yang kita baca daripada majalah-majalah. Ini berlaku depan mata kita, yang sedang kita saksikan. Ya, kalau Firaun tu jauh sangat, ya, kalau Qarun tu jauh sangat, yang ini dekat kita. Apa yang terjadi kepada orang-orang kaya di dunia yang tahap billionaire? Subhanallah, ya. Jadi ini menunjukkan bahawa ramai yang tidak bahagia walaupun memiliki harta, kuasa dan nama dan wajah yang cantik. Baik, itu akibat di dunia lah. Ini akibat dunia. Sekarang kita nak tengok akibat di akhirat. Kenapa? Akibat di akhirat ni, akibat di akhirat, siapa yang tidak tenang di dunia ni ada masalah di akhirat. Bukan saja tidak tenang di dunia ni, ada masalah di dunia, tapi orang yang tak tenang di dunia ni ada masalah di akhirat. Saya ingin memetik kata-kata ulama. Banyak ulama yang senada, sama saja. Baca dalam buku ini sama, baca dalam buku ini sama, sehingga saya tak tahu siapa yang sebenarnya yang memulakan ungkapan ini. Ungkapan ini berbunyi begini, ya. Di dunia ini ada syurga. Di dunia ini ada syurga, iaitu syurga yang disegerakan. Dalam istilah Arabnya al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Syurga yang disegerakan ini ialah qalbun salim, hati yang sejahtera. Ya, jadi di dunia ini ada syurga di hati kita, bukan di wajah kita tapi di hati kita. Ya. Itu yang dikata dalam taman ada hati, dalam hati ada taman tu. Mungkin itulah yang dimaksudkan. Ya, iaitu qalbun salim. Dan mereka melanjutkan lagi kata ungkapan itu, dia kata, siapa yang tidak dapat syurga di dunia, mereka juga tidak akan dapat syurga di akhirat nanti. Yang ini membimbangkan kita. Yang ini menyebabkan kita susah hati ni. Kalau kita betul-betul tak berusaha, ya. Artinya kalau hati kita tidak tenang di dunia, itu petunjuk kita tidak akan dapat ketenangan di hari akhirat nanti. Jadi sebelum kita mati, berpisah nyawa daripada jasad, walaupun sedetik sebelum kita mati, mesti kita dapat apa yang dia kata qalbun salim. Sekiranya kita tak dapat qalbun salim dan waktu itu kita meninggal dunia, berpisah nyawa daripada jasad kita, perjalanan kita, ya, seterusnya daripada alam dunia ke alam barzah pergi alam mahsyar, nauzubillah, takut terdampar ke neraka, nauzubillah. Sebab Allah hanya nak nilai hati kita. Yaumala yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat, hari yang mana tidak berguna anak pinak, harta benda, kecuali orang yang membawa hati yang sejahtera, hati yang tenang tadi. Hati yang sejahtera ini hati yang kuat iman, hati yang kuat tauhid, hati yang ada sifat redha, hati yang ada sifat sabar, hati yang ada qanaah, hati yang ada pemurah, hati yang ada pemaaf, terjauh daripada hati yang pemarah, hasad, dengki, pengecut, bakhil. Ini. Jadi tugas kita sekarang ialah mesti kita mendapat bahagia, ya, mendapat kebahagiaan, ya. Iaitu kalau kita mesti kita mendapat bahagia dengan yang pertama, kita jelas apa erti bahagia. Dan yang kedua, kita mesti sanggup membayar harga untuk mendapat bahagia tadi. Subhanallah, ya, ini yang diterangkan dalam Al-Quran. Tadi yang saya katakan fakta tadi, begitu juga telah dijelaskan dengan pengalaman-pengalaman hidup yang kita lihat. Bintang-bintang Hollywood tadi, ya, K-pop yang sebagainya, banyak bunuh diri. Di puncak karirnya mereka bunuh diri, rasa kekosongan, emptiness dan sebagainya, ya. Baik, itu dia. Tetapi anehnya manusia ni, otak dia macam otak kelekatu. Maafkan saya, termasuk saya jugalah otak kelekatu kadang. Ya, ini disebut oleh guru-guru kita, sebut manusianya otak ni macam otak kelekatu. Macam mana? Kelekatu adalah
spesies serangga yang sangat obses dengan cahaya. Dia sangat tertarik dengan cahaya. Jadi kalau di kampung-kampung ada lampu pelita ke lampu gasolin ke dulu, jadi bila nyala saja, kelkatu ni ada, dia datang. Datang dekat dengan cahaya ni, dekat tangga kepala ni jatuh. Kelkatu yang kedua datang, jatuh. Akhirnya berpuluh-puluh, beratus-ratus kelkatu mati di bawah cahaya gasolin atau lampu gasolin ataupun lampu mentol ini. Jadi tak pernahlah seekor kelkatu, katalah kelkatu yang pertama dia pergi dekat cahaya tu, kepala dia kena jatuh. Kelkatu yang kedua pun dalam perjalanan dia nak pergi cahaya tu, sempat dia tengok kawan dia dah jatuh, dah mati, maka dia buat U-turn. Dia takkan pergi, tak, dua macam tu, tiga macam tu, akhirnya berpuluh-puluh. Begitulah manusia yang otaknya kelkatu. Dah Allah paparkan macam mana di dalam Quran akibat orang yang memilih jalan selain daripada jalan Allah, selain daripada Al-Quran untuk mencari bahagia. Dia bergantung kepada harta, dia bergantung kepada rupa, dia bergantung kepada kuasa, dia bergantung kepada nama. Akhirnya mereka hancur musnah macam kelkatu yang jatuh. Tetapi kita tidak, masih lagi lalu track yang sama, dan kita na'udzubillah, menghadapi permasalahan yang sama. Ini betul saya nampak. Kita nampak manusia sekarang ni berebut-rebut untuk mendapat perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Contoh saya kata di tempat saya tinggal, kalau hari bekerja, weekdays, pagi-pagi lagi orang dah keluar daripada taman untuk pergi bekerja dengan kereta masing-masing. Dan selalunya terjadi jam pada hari bekerja dululah, terjadi jam di dalam taman lagi. Belum lagi keluar jalan besar, dalam taman lagi dah jam dah. Kalau tak mau terlibat dengan jam, keluar sebelum subuh, ataupun sebaik saja kalau kita sembahyang masjid, sebaik saja imam memberi salam yang kedua, jangan tunggu doa, terus kita doa dalam kereta lah kita dia. Kalau tidak jam. Itu weekdays. Weekend, hari tak kerja. Subhanallah, lengang. Jalan lengang, tidak ada halangan, lengang selengang-lengangnya. Termasuk yang lengang surau dan masjid, lengang juga. Rupa-rupanya kita ni bangun untuk hanya semata-mata cari makan. Tak salah lah cari makan tu, cari rezeki, katanya rezeki yang halalan dan thayyiban, tak salah. Tetapi janganlah dipinggirkan. Tadi soal apa tadi? Soal kesenangan tak salah, tetapi soal ketenangan. Dalam masjid itu kita ada solat, dalam masjid itu kita ada zikir, dalam masjid itu ada baca Quran. Kenapa terus lengang? Jadi ini menunjukkan bahawa manusia lebih utamakan, lebih utamakan kesenangan berbanding ketenangan. Manusia lebih utamakan keseronokan, kegembiraan berbanding dengan ketenangan. Sebab itu manusia semakin kurang ketenangan. Jadi ini realitinya. Baik, saya dah katakan, jangan terperangkap lagi dengan otak kelkatu. Mari kita keluar dan kita putuskan rantaian ini dengan kita melihat sebenarnya macam mana kita nak bahagia. Kita nak bahagia, kita nak tenang, dua saja, dua cara. Ini kita kena bayar harganya. Pertama, kita kena kembali kepada tujuan hidup yang telah Allah tentukan. Itu pertama, kembali kepada misi hidup kita. Reason for our existence. Kita kembali kepada tujuan hidup kita di dunia ni. Allah letak kita di dunia ni bukan saja-saja, bukan sia-sia. Ada tujuan. Kembali kepada tujuan itu. Yang kedua, hati kita ni perlu diberi makanannya apabila lapar, dan hati kita ni perlu diberi ubatnya apabila dia sakit. Dua sebab. Dua cara nak tenang. Yang mana tenang itu akan menghantar kita kepada kebahagiaan. Satu, kembali kepada tujuan hidup. Dua, beri makan pada hati apabila lapar, dan beri ubat pada hati apabila dia sakit. Baik. Apa tujuan hidup? Ini kita satu yang pertama, tujuan hidup. Tujuan hidup ni pertama menjadi hamba Allah, yang kedua menjadi khalifah. Hamba Allah yang baik, khalifah yang memberi kebaikan. Soleh sebagai hamba Allah, musleh sebagai khalifah. Jadi inilah tujuan kita, untuk beribadah kepada Allah, untuk memberi kebaikan sebagai khalifah. Ini tujuan hidup. Selagi kita menjadi hamba Allah,
dengan melaksanakan ibadah asas, rukun iman, rukun Islam tu kita laksanakan, kemudian ibadah-ibadah sunat kita buat, kemudian kerja-kerja kita jadikan ibadah dengan menepati syarat-syaratnya, insya-Allah kita sudah menjadi hamba Allah, dan itu adalah petanda yang kita akan mendapat ketenangan. Yang kedua, fikirkan sentiasa bagaimana kita nak atur hidup kita ni dengan menepati SOP ataupun manual kehidupan yang ditunjukkan oleh Allah. Kita sebagai khalifah, sebagai wakil, nak tegakkan yang wajib, nak tinggalkan yang haram, nak perbanyakkan yang sunat, nak jauhkan yang makruh, dan yang harus kita nak jadikan ibadah. Ini SOP kita, 5 hukum. Kalau kita laksanakan 5 hukum ini dalam apa jua bidang, sama ada yang kecil, apa lagi yang besar, insya-Allah kita akan dapat ketenangan. Jadi hamba Allah menjadi khalifah. Contohnya selalu saya katakan, kita tengok pen ini dibuat untuk menulis. Selagi kita gunakan pen ini untuk menulis, insya-Allah ni pen dalam keadaan baik. Tetapi sekiranya pen ini kita gunakan untuk ketuk, cocok, ataupun kita gunakan sebagai hammer, sebagai penukul dan sebagainya, pen ini akan rosak. Kenapa pen ini rosak? Kerana pen ini digunakan dengan cara, dengan tujuan tidak seperti mana dia diciptakan. Dia dicipta untuk menulis, kita guna untuk lain, rosaklah pen ni. Begitu juga manusia. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi hamba Allah yang baik dan jadi khalifah yang memberi kebaikan. Sekiranya manusia tidak buat, tidak melaksanakan seperti mana yang telah Allah tentukan pada dia, dia merosakkan. Bukan saja dia menderhaka kepada Allah, tetapi dia merosakkan dirinya sendiri. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan dengan menderhaka kepada Allah. Tidak ada ketenangan, kebahagiaan kalau kita tak jadi hamba Allah dan tidak jadi khalifah yang memberi kebaikan. Oh, patutlah kita tengok orang tak bahagia. Orang tak solat berapa ramai. Kalau mengikut kajian tak resmi, 80% umat Islam di Malaysia tidak solat. Kalau kita tengok punca, saya pernah di panel dalam satu forum, punca penceraian yang banyak di kalangan umat Islam dua. Satu, tidak solat. Yang kedua, tidak bayar zakat. Itu kita sebagai hamba Allah. Dan kita sangat mementingkan diri. Kita tidak cuba untuk mindset khalifah, untuk memberi kebaikan di mana saja. Kita di jalan raya, kadang-kadang kita potong double line, kadang-kadang kita ambil lorong kecemasan orang Islam. Sedangkan itu jelas menyusahkan orang lain. Kita tak beri manfaat kepada orang lain. Kita membuang sampah merata-rata. Subhanallah. Kita masuk ke tandas awam, kita perlu tinggalkan tandas awam tu. Kalau kita berjiwa khalifah, tandas itu lebih baik daripada sebelum kita masuk untuk orang seterusnya. Siapa yang amalkan jemput. Jadi inilah yang kita rasa, yang kita jadi sebab kenapa kita tidak tenang bila kita tak jadi hamba Allah yang baik dan juga khalifah yang memberi kebaikan. Sebab tu apabila Rasulullah SAW ditanya apa itu dosa, Rasulullah menjawab, dosa itu sesuatu yang meresahkan hati kamu. Kenapa dosa itu meresahkan hati? Kerana apabila kita melakukan dosa, kita sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan kita diciptakan untuk jadi hamba Allah yang akur dan patuh kepada Allah dan menjadi khalifah yang memberi kebaikan kepada manusia lain. Ini kita tengok. Jadi kalau hati kita resah, gelisah, walaupun kereta kita dah ada, kita rasa kekosongan, walaupun rumah dah ada, kita rasa masih lagi macam rasa tertekan, murung dan sebagainya, walaupun segala-galanya dah ada dan sebagainya. Tengok isteri ada, anak-anak ada, cucu ada. Itu petanda kita dah banyak dosa dengan Allah. Jadi kita sama-samalah, saya menyeru diri saya, raja'na ilallah, taubat kepada Allah. InsyaAllah kita akan dapat ketenangan semula. Kerana melawan Allah artinya melawan diri kita sendiri. Sekali lagi melawan Allah dalam arti kata tidak jadi hamba Allah dan tidak jadi khalifah. Kita bukan saja melawan Allah, tetapi kita melawan fitrah kita dijadikan untuk itu. Itu yang pertama Baik. Itu kita lihat. Jadi sebab itu tengok bila tak bahagia
macam mana solat kita, kita tegakkan ke, macam mana puasa kita, macam mana zakat kita, macam mana kita dalam bekerja, adakah curi tulang, adakah curi masa, adakah salah guna kuasa, adakah kita rasuah, apakah kita mengumpat, apakah kalau kita tengok masih lagi banyak kederakaan yang kita lakukan, maka itulah yang menghilangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Ingat ya. Baik, sekarang saya nak cerita soal hati. Punca yang kedua. Punca yang kedua ialah apabila hati kita tidak mendapat makanannya. Dan yang kedua, apabila hati yang sakit tidak mendapat ubatannya. Baik, sekarang saya tegaskan ya. Hati kita ni, dia satu elemen dalam diri kita, qalbu ni, satu elemen yang tidak stabil. Dia sentiasa bergolak. Metafora ataupun analogi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati itu bolak-baliknya seperti mana kuah yang mendidih. Mengapa hati kita ni bolak-balik seperti kuah yang mendidih? Kerana sentiasa terjadi peperangan di dalam hati kita. Peperangan. Pertama, peperangan antara nafsu dan akal. Ni kita ada tiga ya. Hati, akal, nafsu. Ya. Hati ni jadi orang tengah ya. Dia raja. Akal bagi input kebaikan. Akal dia bagi tahu ini salah, ini betul, ini benar, ini batil, dia bagi tahu. Ini baik, ini buruk akal. Nafsu pula sifat dia la amaratum bisu, sangat membawa kepada kejahatan. Sentiasa mengarah kepada kejahatan. Jadi berperanglah akal, berperanglah nafsu untuk menguasai hati. Sebab tu hati kadang-kadang tertarik sebelah kiri, tertarik sebelah kanan. Jadi dia tidak stabil. Macam tu, goyang. Itu satu. Yang kedua, dalam hati kita ni sentiasa menjadi tempat pertempuran. Pertempuran antara siapa? Pertempuran antara malaikat ya, dan juga pertempuran dengan malaikat dan juga syaitan. Malaikat membawa ilham-ilham kebaikan ya, dan syaitan membawa was-was kejahatan. Jadi nak sama juga berperang, hati kita tak stabil. Dalam keadaan hati tu tak stabil, datang pula ujian. Ujian datang. Ujian ini selagi hidup selagi diuji, sebab hidup adalah untuk diuji. Siapa yang terbaik amalannya? Al-Mulk ayat 2 ya. Datang ujian. Jadi bila datang ujian, hati yang tadi dah memang berbolak-balik lagi tidak stabil. Jadi dia perlukan makanannya. Makanannya apa? Iman. Makanannya lah iman. Sebab tu bila iman masuk ke dalam hati, barulah dikatakan aman. Iman tu aman. Jadi di sinilah kita lihat ujian-ujian hidup ni datang dekat mana? Kat hati kita. Kalau hati itu dapat makanannya, ya, makanannya itu iman, maka dia akan tenang walaupun menghadapi ujian. Jadi saya dah jawab secara tak langsung ya, bahawa makanan bagi hati adalah iman. Ya, makanan bagi hati adalah iman. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Surah Ar-Ra'd ayat 28 ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ar-Ra'd, dan orang-orang beriman itu tenang hatinya apabila dia mengingati Allah. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Jadi dua kunci kata dalam surah Ar-Ra'd ni. Pertama, wallazina amanu, iman, ya, ala bizikrillah, bizikrillah, zikir. Rupa-rupanya dengar ya, yang dikatakan makanan bagi hati ialah zikrullah. Yang dikatakan makanan bagi hati ialah iman. Yang dikatakan ubat ataupun penawar bagi hati apabila dia sakit, zikrullah. Jadi itu. Jadi kalau hati kita resah, hati kita gelisah, dia tidak boleh diubat dengan rumah besar. Hati kita gelisah, hati kita tak tenang, dia tidak boleh diubat dengan makanan yang lazat. Ya? Kalau hati kita gelisah dan resah dan sebagainya, bawa ke mana-mana, melancung luar negara macam mana pun hati itu resah. Ya? Kerana itu bukan makanan dia. Kerana itu bukan makanan dia. Ini yang saya teringat ungkapan ya,
Ya, dikatakan apa guna rumah yang lapang kalau hati kita sempit. Hati sempit, hati yang tak lapang, hati yang tidak tenang kerana tak dapat makanannya. Ya. Dengan wang kita boleh membeli makanan, tetapi wang tidak boleh membeli selera. Ya. Bila hati resah, hati gelisah, makanan sedap pun kita tak boleh makan. Ya. Dengan wang boleh membeli tilam yang empuk, tapi tidak boleh membeli tidur yang lena. Jadi ini semua berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang, minta maaf ya, tilam kita memang tilam yang empuk, tapi tak boleh sebab tidur, sebab hati resah, gelisah. Sebab tu di dalam Islam, kalau kita tengok antara sunat kita sebelum tidur ialah memaafkan. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Apabila kita memaafkan kesalahan orang lain, hati kita tenang. Kerana kemarahan kita kepada orang lain membakar diri kita lebih daripada orang yang kita marahkan. Jadi kita memaafkan tu, artinya kita memaafkan diri kita sendiri. Sebab bila kita memaafkan, kita lepaskan. Bila kita lepaskan orang tu dari hati kita, insya-Allah hati tu akan tenang, mudah tidur. Jadi orang pemarah suka tidur. Orang hasad dengki suka tidur. Ya, orang cemburu susah tidur. Kerana apa? Kerana hatinya sedang sakit. Itu hatinya kekosongan. Jadi sebab kita tengok ya, ada setengah orang beranggapan kita ni tak bahagia kerana apa? Kenapa tak bahagia? Kenapa tak tenang? Ustaz, miskin lah Ustaz. Pendapatan terjejas. Tempoh PKP ni macam-macam berlaku. Pendapatan kita terjejas. Kenapa tak tenang? Saya tak tenang kerana saya sakit. Sakit macam ni, sakit ni, sakit. Kenapa tak tenang? Kerana perkara-perkara yang kita sebutkan selalulah. Tak tenang ni, tak bahagia ni, kerana perkara-perkara yang berbentuk fizikal. Saya ingin menegaskan bahawa ujian-ujian hidup dalam bentuk yang positif ke dalam bentuk negatif ke, ujian hidup dengar ya. Ada orang menganggap kata ujian hidup ni sakit ujian hidup. Tidak, ujian hidup sihat juga ujian hidup. Positif yang kita suka, negatif yang kita tak suka. Tapi dua-dua hakikatnya ujian. Kita dipuji ke, dikeji ke, sakit ke, sihat ke, miskin ke, kaya ke, kita lapang ke, kita sempit, semua itu bukan penyebab hilang bahagia. Sekali lagi saya kata, itu bukan penyebab. Kalau kita kata saya hilang bahagia hari ni kenapa? Kerana tak ada duit. Bukan. Tak ada duit bukan menyebabkan you hilang bahagia. Kenapa hilang hari ni? Kerana perkara-perkara ini kita sebut. Baik. Untuk kita faham, selalu analogi ni saya buat. Ya. Baik ya. Kita macam tangan saya ni tangan saya. Ya. Katalah tangan saya ni tak ada luka apa-apa. Saya perahkan air limau di atas tangan saya yang tidak ada luka apa-apa, tak ada apa-apa masalah. Tak ada rasa pedih. Tapi satu ketika yang lain, katalah toreh, tangan saya ni luka, kemudian perah air limau, tentulah rasa pedih. Okey. Saya nak tanya, yang menyebabkan rasa pedih tadi, air limau ke luka di tangan? Semua jawab, insya-Allah, bukan air limau yang menyebabkan kita pedih. Yang menjadi pedih ialah luka di tangan. Sebab bila tangan saya tak luka, saya perah air limau, tak ada rasa apa-apa. Jadi inilah analoginya ya. Tangan kita ni umpama hati. Kalau hati kita sihat kerana dapat makanannya, dapat rawatannya, dan air limau tadi macam ujian, miskin, dikaji, di macam-macam ni, umpama air limau, dia tidak akan beri kesan apa-apa. Tetapi kalau hati kita ni dah tak redha, dah ada hasad dengki, tak yakin kepada Allah, datang ujian hidup sikit aja dah sakit. Ini membezakan hati kita dengan hati Rasulullah, hati para sahabat. Betul. Sahabat Rasulullah, dia mengalami juga ujian kita macam pandemik ni. Bukan pandemik maksudnya dia pasal virus yang inilah, tetapi ada ketikanya mereka juga ditimpa wabak. Ada juga para sahabat yang ditimpa kemiskinan. Bahkan majoriti para sahabat miskin. Ahli-ahli sufah yang duduk di serambi masjid. Tetapi mereka tidak melakukan jenayah. Mereka tak sakit jiwa. Ya, kenapa? Kerana iman mereka ada. Jadi ujian sama, tetapi macam mana yang respon terhadap ujian itu ialah bergantung kepada iman. Jadi rupa-rupanya jangan, tak salah untuk kita pinta ringankan ujian, tapi minta kepada Allah supaya beratkan iman. Jadi bila berat iman, insya-Allah ringan ujian. Ujian ni macam mana? Kalau kita ringan iman kita, ujian sikit pun menyebabkan kita dah menderita. Satu contoh lagi macam ni air ni, katalah
satu gelas air, kita letak garam, kita kacau, kita minum, sangat masin. Sangat masin. Kalau air ni kita tambah jadi satu teko, masuk garam tadi satu camca, kurang dah masin. Kalau air, ya, kita masuk dalam kolah, bubuh air, bubuh apa? Garam satu camca, dah tak rasa. Kalau satu tasik lagi tak rasa. Jadi air itu umpama iman, garam itu umpama ujian. Jadi kalau iman tu banyak, iman tu kecil, sikit kuantitinya, ya, dengan sedikit ujian je dah masin. Tetapi ini nak katakan, baik, kadang selalu orang kata, Ustaz sebut tentang iman, lalu iman tenang dan sebagainya. Macam mana kita nak tengok orang yang ada kekuatan iman, insya-Allah dia boleh tenang. Yang pertama, ya, bila dia diuji, kenapa dia dapat tenang? Yang pertama, dia lihat bukan ujian, tetapi lihat pemberi ujian. Dia boleh tenang. Dia bukan lihat ujian, tetapi lihat pemberi ujian. Apabila kita mengenal pemberi ujian itu Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kita tahu, kita kenal Allah tu Maha Baik, Maha Penyayang dan sebagainya, maka ini akan meringankan ujian yang kita sedang lalui. Sebab ujian ini datang daripada Allah yang Maha Baik. Tentu baik, walaupun belum kita nampak baik. Akan datang pasti baik. Iman menyebabkan begitu. Jadi ini penting. Ya. Kita contoh, kita duduk dalam gelap, tiba-tiba ada orang cubit kita. Sakit betul. Kita rasa nak marah. Buka lampu tengok yang cubit tu isteri kita ataupun suami kita. Tak jadi marah sebab kita dah tahu yang cubit tu isteri. Yang cubit tu suami, yang cubit tu mungkin anak kita, cucu kita. Sebab apa kita tak melihat cubitan, kita melihat siapa yang mencubit. Begitu juga dalam hidup ini. Kalau kita melihat yang memberi ujian itu Allah, yang Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kalau kita tak nampak kebaikan immediately, serta-merta, tetapi dengan iman kita mengatakan pasti baik akan datang. Ini dia kata ada hikmahnya. Kita tak nampak hikmah di sebalik musibah. Kita tak tahu COVID ni memang menyebabkan sukar kita nak bekerja, sukar kita nak, tapi melahirkan juga jutawan-jutawan dalam berniaga secara talian. Macam mana orang Melayu mula agresif dalam membangunkan ekonomi. Kenapa? Dia memberi peluang dalam COVID ini. Jadi begitu juga bila kita terperangkap selalu di rumah, selalu kita tak ada quantity dan quality time dengan anak-anak, dengan isteri. Sekarang ada quality work from home. Subhanallah. Dulu keluar sebelum subuh, balik selepas maghrib, tapi sekarang dah ada. Subhanallah, ni mengeratkan lagi peluang untuk kita bersama membetulkan apa yang salah dalam keluarga kita. Lihat, subhanallah, ini kita nampak. Tetapi kalau orang yang kurang iman, bersama menyebabkan dia jemu, kemudian dengan itu terjadilah penceraian berlaku. Jadi bukan soal pandemik ini, bukan soal kita terkurung dengan kuarantin ini. Ada dalam kuarantin ini ada orang dapat kebaikan, ada dengan kuarantin ini orang dapat keburukan, bergantung bukan pada kuarantin, pada iman orang yang menghadapinya. Ni. Yang kedua, kita tengok kita iman yang meningkatkan ujian kerana kita yakin bahawa bila Allah menguji itu, ya, Allah menguji tidak lebih daripada kadar kemampuan kita untuk mengatasinya. Allah uji itu cukup-cukup. Tidak overdose, tidak melampau dalam menguji. Menguji itu betul-betul tahap iman kita. Kita sanggup. Ya. Tetapi macam mana rasa tak sanggup, Ustaz? Kadang-kadang datang ujian macam rasa tak sanggup je. Tak, kita boleh. Tapi kita tak fully utilize. Kita tidak keluar habis untuk menghadapi ujian itu. Kita mudah mengalah. Sedangkan dalam ujian itu, Allah minta kita keluar daripada zon selesa ke zon mencabar. Yang zon selesa waktu yang selama ini, di situ tak ada apa-apa perkembangan dan kemajuan. Datang Allah menguji, pedih, menyebabkan kita hijrah daripada zon selesa ke zon mencabar. Dan di zon mencabar ialah kejayaan dan kemajuan kita. Allah paksa. Jadi Allah tahu kita boleh menghadapi ujian itu. Sebab kita tidak fully utilize. Contohnya, kalau kita ni nak bagi
kerja pada anak-anak kita. Nak suruh anak ni, minta maaf ya, nak suruh anak ni cuci pinggan makan dia. Kita mesti latih anak kita ya. Kalau kita tak latih, kita latih. Kita latih anak kita. Umur 7 tahun kita dah bagi dia cuci pinggan. 8 tahun dah cuci pinggan sendiri. Kita tak bagi anak kita umur 4 tahun cuci pinggan. Ataupun 3 tahun cuci pinggan. Sebab kita sebagai ibu, kita sebagai ayah tahu. Kalau umur 7 tahun, dia mampu buat kerja tu. Kalau umur 3 tahun, dia tak mampu lagi. Pecah nanti. Itulah kita dengan anak. Lebih-lebih lagi Allah. Dengan kita, Allah kenal kita, Allah mampu, Allah bagi. Cuma kadang-kadang kita tengok anak kita umur 7 tahun tu, walaupun dia mampu cuci pinggan, tapi kadang-kadang terjatuh. Waktu tu kita bagi nasihat. Tumpu ya, fokus. Betul-betul. Jangan pegang tangan pinggan tu ketika tangan ada sabun, pastikan begini. Kita pun ajar cara dia mencuci pinggan tu. Dia boleh tu. Tapi dia tak fully utilize lagi. Jadi begitu juga Allah bila bagi ujian kat kita, kadang-kadang kita rasa sangat perit, sangat sakit, sebenarnya kita boleh keluar dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak didik kita. Sebab tu ujian juga dikatakan mihnah. Allah nak didik kita melalui kepahitan, kepedihan. Kepahitan itu ialah ubat, kepedihan itu ialah penawar. Ini yang kita nampak, ini hikmah. Subhanallah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, Allah bila menguji, satu, kalau kita berdosa, Allah nak ampunkan dosa. Yang kedua, kalau kita tak berdosa waktu itu, tak berdosa, belum kita maksudnya bukan tak berdosa selama-lamanya. Waktu itu, waktu kita diuji, kita tak berdosa, tapi Allah bagi. Allah nak sama ada nak bagi pahala ataupun nak tingkatkan darjat kita. Ya, tadi ketika kita lara dan sebagainya, Allah datangkan ujian. Oh, kita pun tersedar, aku banyak dosa ni. Taubat kepada Allah. Dan Allah nak ampunkan dosa kita. Kita nak pergi masjid ni, bawa motor, accident. Oh, ni Allah nak tingkatkan darjat aku. Allah nak bagi pahala. Ini. Sebab tu memahami takdir sangat penting untuk mentadbir hidup kita. Memahami takdir Allah. Ya, Allah kata macam ni, begini. Ini yang kita lihat ya. Subhanallah ya. Itu yang kita penting dalam hidup kita ni, bila ada keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, zikir. Ya, iman bila lapar, zikir bila sakit. Bagi hati ya. Hati kita ni boleh sakit. Ubat bagi hati yang sakit ialah zikir. Hati yang sakit apabila dia berdosa. Qalbun marid. Hati yang bila melakukan dosa, dia resah, dia gelisah. Apa itu dosa? Orang bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, dosa itu sesuatu yang meresahkan hati kamu. Jadi bila hati kita resah kerana dosa, apa ubatnya? Zikir balik. Sebab itu dalam surah Al-Imran, faiza fa'alu fakhishatan aw zalamu, orang yang melakukan kejahatan dan juga menzalim diri mereka, apabila dia sedar, terus mereka berzikir, ingat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir. Jadi zikir dengan iman ni macam kad ATM dengan duit dalam bank. Duit dalam bank tu umpama iman. Kad ATM tu umpama zikir. Bila kita nak dalam keadaan yang diuji, kita nak kekuatan, kita masukkan kita punya kad ATM kita, macam tadi kita tak ada duit, tekan dia punya password, duit pun keluar. Kalau kita ada iman, kita berzikir, kita akan tenang. Sebab itu kata ulama, wallazina amanu, dan orang-orang beriman, bila dia berzikir, dia tenang. Jadi hanya orang yang beriman saja, apabila dia zikir, dia tenang. Orang yang ada duit dengan bank, kalau cocok dengan kad ATM, keluar. Tapi kalau tak ada duit dekat ATM, you cocok macam mana pun tak keluar duit tu. Macam mana zikir tanpa keyakinan, macam mana zikir tanpa keimanan. Tekan macam mana pun takkan keluar duit tu. Ataupun iman ada dalam jiwa kita tapi tak berzikir. Seperti mana ada duit tapi hilang kad ATM, susah juga. Ya, jadi ini. Dan zikir yang paling besar apa dia? Surah Taha ayat 14. Wa aqimus solata lizikri, dan dirikanlah solat sebagai mengingatiku. Jadi zikir yang paling komprehensif, yang paling penting ialah apa dia? Solat. Solat ini
akan menyebabkan kita ada kekuatan untuk mendapat ketenangan dalam hidup. Tenang ni datang daripada rehatnya hati. Rehatnya hati ni melalui apa? Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Bila nak suruh Sayyidina Bilal untuk azan, Rasulullah kata, arihna bisalah ya Bilal. Rehatkan jiwa kami, rehatkan hati kami dengan solat wahai Bilal. Jadi rupa-rupanya solat adalah rehat. Hidup ini penat, mari berehat dengan solat. Jadi solat ini akan memberi kerehatan. Ya, dan solat ini bila kita solat, kenapa kita rehat? Kerana kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Serah urusan kita dengan Allah. Kita lemah, serah urusan kita kepada Allah yang maha kuat. Kita miskin, serah urusan kita kepada Allah yang maha kaya. Kita hina, serah kepada Allah urusan kita kepada Allah yang maha mulia. Kita ada kekuatan. Sebab tu solat tu juga dikatakan silah. Silah apa? Silah adalah hubungan. Artinya orang yang solat sedang berhubung dengan Allah. Maka waktu itu dia ada talian hayat yang bersambung dengan Allah. Maka dia ada kekuatan di situ. Jadi solat kita sebenarnya adalah satu cara untuk kita mendapat kekuatan apabila menghadapi ujian. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan wasta'inu bisabri wassalah, dan pohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Sabar tadi dengan iman. Solat tadi insya-Allah dengan zikrullah. Jadi ini. Jadi Allah menurunkan ujian, Allah juga menurunkan solusinya, jalannya. Cuma kadang-kadang kita tak nampak. Yang kita nampak ujian, kita tak nampak pemberi ujian. Kita nampak kita bergelumang, kita bergelut dengan ujian, tetapi kita tidak nampak solusi-solusi jalan-jalan penyelesaian yang telah Allah berikan. Dan kalau kita nampak pun iaitu sabar dan solat, tetapi kita tidak membayar harganya untuk solat yang sebenar. Kita tak membayar harga yang masuk dengan kata macam mana iman yang sebenar. Subhanallah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri seorang yang dapat wahyu, seorang yang akrab dengan Allah, tetapi apabila baginda diuji, baginda akan turun daripada kenderaannya dan solat kepada Allah. Dan waktu itu kita sedar kita hamba, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku ini milik Allah dan kepadanya lah aku akan dikembalikan. Oleh kerana aku ni milik Allah, kerana aku ni hamba Allah, maka aku layak diuji. Aku terima ya Allah. Walaupun aku belum nampak lagi apa kebaikannya, tetapi aku yakin pasti baik. Aku yakin pasti baik. Sangka baik kepada Allah. Ini menyebabkan kita tenang. Kita tidak ada deny syndrome. Kita tidak ada sindrom penafian. Bila datang ujian, ada ramai orang mengatakan, apa dosa aku? Kenapa aku yang kena? Sedangkan Allah bila menguji, artinya bukan kita tersisih. Tapi waktu itulah kita terpilih sebenarnya. Sebab Allah nak ampunkan dosa kita kalau kita berdosa. Allah nak tinggikan darjat kita, Allah nak bagi pahala. Jadi Allah nak panggil supaya kita dekat kepadanya. Itu yang dikata, wa ufawwidu amri ilallah. Ya? Semua urusan ini datang daripada Allah. Apa yang kita buat, sebab itu iman ini adalah oksigen pada kehidupan kita. Zikrullah ni adalah oksigen pada kehidupan kita. Sebab itu dikatakan, ya, zikir ini pada hati kita umpama air pada ikan. Tanpa air ikan akan mati, tanpa zikir jiwa akan mati. Ataupun jiwa tu taklah mati tapi longlai macam ikan mengelumpur. Macam hati kita ni tak zikir ni, tak dengan Quran, tak dengan solat ni, macam ikan yang kekurangan air mengelumpur. Kita tengok ikan bila tak ada air macam mana dia melumpur. Itu kolbun apa? Kolbun marid. Hati yang sakit. Terus tak zikir, terus tak ini, buat dosa terus, jadi kolbun mayit, terus mati. Jadi waktu itu tidak ada kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi sebab itulah yang dikatakan saya rumuskan, ya, dikatakan zikrullah ini, ya, solat ini perkara yang paling penting. Berazamlah untuk tahun 2021 ni, first thing first yang kita nak ubah ke arah yang lebih baik ialah solat kita. Baikilah solat. Azamlah untuk baiki solat. Tambah, ya, kefahaman kita tentang rukun fi'linya, rukun qaulinya, rukun qalbinya. Ya. Dan insya-Allah kami pun Fitra Perkasa Syarikat Bersama sedang nak buat, ya, untuk program solat ini. Ya, ini bukan iklan, tetapi memang kita nampak bahawa memang manusia ini mesti kembali kepada Allah melalui solat. Kerana
Kalau kita hidup kita penuh dengan masalah, ada masalah kewangan, ada masalah kesihatan, ada masalah komunikasi, ada masalah banyak, membelit macam benang yang kusut, maka betulkan solat dulu. Kita akan nampak kesan berantainya pembaikan Allah berikan kepada perkara-perkara yang lain. InsyaAllah, yakin. Selesaikan urusan Allah, urusan dengan manusia akan diselesaikan. Selesaikan urusan akhirat kita, akan dimudahkan urusan dunia kita. Jadi, kalau kita lihat tadi itu rumusannya sebagai yang akhir, mari kita baiki solat kita. Untuk meningkatkan takwa kita, mari kita baiki akhlak kita dengan sedekah, dengan memberi maaf. Yang ketiga dengan bersedekah, insya-Allah, Kemudian yang ketiga, mari kita tingkatkan kepakaran kita, komitmen kita dalam menghasilkan kerja yang itqan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam satu hadis mafhumnya daripada Imam Baihaqi, mafhumnya Allah sayang kepada seorang yang apabila dia melaksanakan satu pekerjaan, dia melaksanakan kerja itu dengan memperelokkannya dengan itqan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada sedikit sebanyak input di dalam perkongsian saya pada petang ini. Sekiranya ada kebaikan, sekiranya adalah itu datang daripada Allah. Pasti ada kekurangan, kelemahan, itu daripada kedaifan diri saya sendiri. Marilah kita berazam insya-Allah, dan berazam tu kita tulis solat kita, sedekah kita tadi, memberi maaf kita, insya-Allah, ilmu kita dan sebagainya. Marilah kita betul-betul berazam, insya-Allah kita laksanakan. Kalau tahun 2021 ini tahun kematian kita, mana tahu, ajal kita tahu. Tahun 2021 ni adalah tahun kematian kita. Maka kita sudah pun berazam untuk jadi baik. Kita pun dah memulakan langkah pertama untuk jadi baik. Mudah-mudahan Allah bukan sahaja menilai kita sampai di hujung jalan, tetapi sebaik saja kita memulakan jalannya dan berazam untuk jalan, Allah dah kira dah. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.